Belajar, inilah belajar kita ni. Ada cerdik, ada bodoh semua dah. Campur semua. Cerdik pun ada, bodoh pun ada. Dah juga. Jadi bangunan ni didirikan di atas tanah yang diwakafkan oleh ayahanda saya. Dia ada 2 sekolah di sini, mungkin menjadi tanda tanya lah kot. Di sebelah sana sekolah Maktab Pengajian Islam Kedah. Maktab Pengajian Islam, dia dari badan bahasa nama Arab dia Ma'had Dirasat Islamiyah bi Wilayatil Qadah. Diterjemah dalam bahasa Melayu Maktab Pengajian Islam Kedah. Sekolah itu didirikan oleh Tok Wan saya, ayah kepada ayahanda saya, Tuan Haji Tuan Guru Haji Ahmad Kepelu dipanggil. Sebab ni bukit ni nanti esok mai dia nampak lah, bukit tepi ni namanya Bukit Kepelu. Kaflu, kalau bahasa Jawinya Kaflu, tulisan Jawinya. Dulu yang bernama Ma'had Nahdah Al-Wataniyah. Dulu nama asal dulu ni Nahdah Wataniyah. Sekolah tu, pondok dulu dia pengajian sistem. Mungkin ayah saya cerita lebih lanjut lagi, saya cerita sekali imbah. Tunggu dia nak tukar baju. Dia dulu ni sistem pondok tradisional. Dan masih ada lagi sikit di belakang sana, esok kita boleh buat lawatan. Esok. Didirikan di atas bidang tanah yang diterokai oleh Allahyarham Tok Wan saya dan Tok saya, mak kepada ayah saya masih hidup sampai hari ini. Alhamdulillah. Walaupun kurang sihat sikit 2-3 hari ini, dia telah stroke. Dia stroke belah kiri dia 2 stroke, bukan 4 stroke. Dia 2 lejang, dia kena 2 lejang. Belah kanan, dia kena belah kanan, belah kiri boleh. Dia buat sampai satu tahap ayah saya waktu tu berada di Mesir. Balik dalam 2-3 hari Tok Wan saya meninggal, almarhum meninggal. Dan sekolah tu dia pernah tutup sebab tidak ada orang yang nak mengendalikan, khususnya Tok Guru tak ada. Sebab ayah saya masih belajar menyiapkan master dia di Mesir. Balik dia mula buat tahun 88, 89, tahun 90 mula balik dengan nama yang baru Maktab Pengajian Islam Kedah, dengan didirikan dengan lembaga penajar dan sebagainya didirikan. Nanti dia cerita dengan lebih lanjut. Alhamdulillah, jalan sampai hari ini sekolah agama rakyat. Empunya keluarga semua kami pakat-pakat tolonglah sekadar yang mampu. Ada lebih kurang dalam hampir 300 orang lebih pelajar. Ada yang asrama, ada yang berulang, tingkatan 1 sampai tingkatan 6, tingkatan 1 sampai STAM. Dan dulu saya mengaji di situ dan saya pernah khidmat di sana. Jadi hajat ayahanda saya, hajat daripada Tok Wan saya untuk dirikan Ma'had Tahfiz. Jadi ayah saya wakafkan sebidang tanah ini untuk didirikan Ma'had Tahfiz pada tahun 2012. Kami cari duit, alhamdulillah dalam masa setahun dapat siap. Inilah bangunan dia, atas asrama pelajar. Asrama apa selera ke tak? Lagi orang nak tengok sepeda masa kuih kudan lah. Saya boleh nak tengok yang dilengkapi dengan aircon. Asrama mereka dilengkapi dengan aircon. Dan ni surau mereka, pengajian mereka daripada orang hafal Quran. Dan insyaAllah bangunan yang mungkin tak orang nampak malam ni kita dirikan tu, InsyaAllah dalam jangkaan kita pada bulan 5 ni doakan untuk siap. Dan di sana kita akan adakan bawah Dewan Pengajian, atas bilik kuliah pelajar yang kita namakan Kompleks Pendidikan Yayasan Ar-Riyadah. InsyaAllah esok kita boleh melawat. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menyebut ayahanda saya Datuk Syekh Badruddin untuk menyampaikan sedikit perkongsian pengalaman dan ilmu pada malam ni kepada kita. Untuk maklumat Datuk lah, maklumat Baba, mereka ni sahabat kuliah, geng yang muda. Dia macam-macam lah, grup ni macam-macam, pening kadang-kadang, sahabat taman syurga, sahabat geng kuliah, macam-macam lah. Semua mereka tubuhkan grup ini yang pertamanya untuk menerokai perjalanan majlis-majlis ilmu. Kalau di sebelah Penang khususnya, mereka ni akan main lah, ada majlis ilmu di mana mereka akan main. Dan mereka ni juga ada grup untuk buat live streaming dalam internet. Kalau ceramah terus secara langsung boleh tengok di internet daripada Majlis Ilmu Pulau Pinang, MIPP. Tu saudara Nazih kita. Dia risat Nazih. Bagi Datuk tengok. Ni Nazih. Dan depan ni khidmat tak ada apa.
Duit mereka lagi keluar dengan bayar line internet dan sebagainya. Mereka tubuhkan dan mereka sendiri yang bayar semua, kos mereka tanggung. Nazih masih belajar di USM, masih belajar student di USM, tapi dia tidak Wahabi, walaupun bersyarah dia Wahabi. Walaupun bersyarah dia ada seorang tu nama doktor apa kenama tu Wahabi, dah jadi mufti, tapi dia tak jadi Wahabi. Di lepas ni mereka buat rombongan sekolah ke sekolah, ustaz-ustaz yang duk mengajar di sekitar sana, yang mana ada sekolah mereka pergi. Ni kunjungan yang kedua. Yang kali pertama mereka pergi tempat Ustaz Ahmad Rizam, Ustaz Fazli Hasbullah yang cengih tu, ada cengih tu. Mereka pergi ke sana, dan ini kunjungan yang kedua insya-Allah, dan bukan kunjungan yang terakhir lah. Insya-Allah kita jumpa lagi. Nanti kita akan buat majlis lebih besar lagi untuk kita sambut tetamu-tetamu untuk perasmian komplek dan sebagainya. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan ayahanda Datuk Paduka Syekh Muhammad Badaruddin Haji Ahmad untuk menyampaikan sedikit perkongsian mengenai madrasah kita dan sedikit ilmu insya-Allah. Dengan segala hormat jadi persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Anak-anak Usam selaku mudir kepada Ma'had Tahfiz Ar-Riyadah, teman-teman daripada Pulau Pinang, rombongan yang datang pada malam ini, dan anak-anak pelajar serta guru Ma'had Tahfiz Ar-Riyadah. Pertama sekali saya mewakili seluruh warga tempat ini mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, yang sudi untuk datang ke tempat kami. Walaupun saya tidak mendapat maklumat apa-apa pun tentang kehadiran tuan-tuan puan-puan pada malam ini, cuma kata orang Kedah terjeromoh malam ni dengan saya pun tak ada siapan apa. Tak sat duduk pakai baju tu pasal panas. Bila tengok mereka nak tangkap gambar buah dalam tu pakai salin lain dah pelik nak nampak. Sebenarnya malam ni program saya di Sungai Dua, di Masjid Al-Amin, tapi oleh kerana ada masalah yang tak dapat dielakkan pada petang ini, menyebabkan saya tak sempat untuk ke sana. Saya dah maklum kepada pihak masjid bahawa kuliah saya tak dapat diadakan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, saya boleh cerita sedikitlah tentang sejarah pondok ini ataupun sekolah ini. Dulu dikenali sebagai Pondok Hutan Palas, sebab di sini adalah merupakan tempat tumbuhnya pokok-pokok palas untuk yang kita buat ketupat tu. Sini dulu hutan ni pokok palas saja, sehingga orang dulu-dulu ambil batang pokok palas
boleh buat pelantak dia orang untuk jadikan tempat basuh pinggan dan sebagainya. Ini kawasan ini. Tapi sekarang ni nak buat ubat pun tak ada lah. Pokok palas tu habis. Cuma ada 2-3 pokok daripada simpan. Ayah saya datang dulu lebih kurang tahun 1940. Di sini 40 dia ada lebih kurang 76 tahun dah. Saya dilahirkan di sini. Ayah saya datang dulu dengan mak saya. Mak saya masih ada lagi tapi sakit. Datang daripada Arau Perlis. Dia buka pondok di sana. Setelah dia balik daripada pengajiannya di Kelantan, kepada Allah Yarham Tuan Guru Tok Kenali. Itu di antara guru-guru yang selalu ayah saya sebut. Karena Tok Kenali ini bukan saja dia dikenali, tapi dia dikenali oleh ahli-ahli bumi dan ahli-ahli langit, para malaikat Allah. Ada satu cerita yang diceritakan oleh guru saya yang pernah menjadi mufti negeri Kelantan pada tahun 70-an dulu, iaitu Datuk Haji Muhammad Nur Al-Hafiz. Dia cerita kepada saya tentang karamah Tok Kenali ini. Ada suatu ketika dia kata seorang Kota Baru panggil Datuk Kenali ini, panggil Tok Guru Kenali ini pi tahnik belah mulut anak dia. Dia dah berazam lagu tu, kalau dapat anak dia nak suruh Tok Guru Kenali ini pi tahnik, sebab anak dia beranak dah 2-3 orang dah, semua mati kecil. Akhirnya yang keempat dan kelima, dia kata kalau anak yang ni seri dia melahirkan anak, dia nak suruh Tok Guru Kenali tahnik mulut, mudah-mudahan tak mati. Itu guru saya ceritalah. Lepas tu dia pergi dia kata, mu panggil aku buat gapo? Cakap Kelantan. Panggil Tok Guru nak ni lah, tahnik anak ambo lah, anak habis mati, mudah-mudahan dengan berkat pun hiduplah seorang. Mati ambo tak ada anak. Oh, mu nak bagi anak mu mati hidup lah. Oh, nak bagi hidup. Mu bubuh nama Yahya. Yahya dalam bahasa Arab mana hidup. Yahya itu sifat Allah. Al-Hayah itu makna hidup. Hayyun yang hidup. Yahya makna hidup. Mu kalau nak bagi hidup, bubuh nama Yahya lah anak mu. Dia pun bubuh nama Yahya untuk guru tahnik apa semua. Lepas tu dia pun balik. Tok Guru saya cerita. Masa dia cerita kat saya tu, dia kata Haji Yahya tu hidup sampai lah lagi, tak mati lagi. Lepas tu ayah dia boleh, adik-adik dia pula mati habis, seorang dia je hidup. Berkatnya apa yang disebut oleh Tok Guru Kenali ini berbetulan dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nama Tok Guru Kenali. Lepas tu Haji Yusuf Kedundung cerita kat saya. Haji Yusuf ni pun lama. Dia kata dulu ada seorang orang perempuan duk ni di Kota Baru ni. Masa tu saya duk ngaji di Kota Baru. Saya ngaji di Kota Baru Kelantan 6 tahun. Dia kata ada seorang perempuan duk sini. Masa Tok Guru Kenali duk ngajar, dia duk ada sini lah. Perempuan ni tak tahu ngari mana, tengok-tengok ada lah. Dia kata duk cuci masjid apa semua, cuci masjid. Tak kisahlah dia duk cuci masjid, bilik air ke apa. Orang perempuan mana tak tahu, mari mana, orang tak kenal dia. Lepas tu Tok Guru Kenali mati. Tok Guru mati tak mengajar lah. Dia pun pegang beg dia kata, tak saya duduk dah sini, awak Abang Awal tak ada dah. Tok Guru Kenali dia panggil Abang Awal. Abang Awal tak ada dah, tak saya duduk lah sini, nak pergi dah.
Tok Ju Kedondong kata, kami tengok dia berjalan. Masjid Kota Baru ni dekat dengan sungai. Dia berjalan pi sungai, dia berjalan atas air. Pi tak main-main dah. Pun wali Allah juga tak tahu siapa dia. Itu wali dengan wali mereka berinteraksi. Tak apalah, cerita tu mutawatir lah, saya dengar dari telinga saya sendiri. Siapapun kalau pergi ke Kelantan, pilih ziarah kubur Tok Guru Kenali ni, sebab ayah saya ada pesan kalau pergi Kelantan, kubur Tok Guru aku Haji Mak Mahir dan kubur Tok Guru Kenali, kamu jangan tak ziarah tu kubur Tok Guru aku. Saya duk pi dulu, dia duk bawa pi ziarah. Baik, ayah saya balik daripada Kenali tu, dia buka pondok di sana, lepas tu dia main buka di sini, beli tanah di semua tanah ayah saya ni. Dulu banyak lagi, lepas tu orang apa nak duduk, dia jual murah-murah dulu, serulung RM25 kot ke RM50 tu dulu. Zaman apa dia ni lah, zaman dulu jual tu luak-luak tu, orang nak main duduk. Ayah saya dipanggil orang kenal, orang panggil dengan dia Pak Njang. Jual. Lepas tu ayah saya tebas-tebas apa semua. Dia kata masa tu rimau ada, babi Tok Zakira lah katanya, rimau ada, semua ni menatang buah semua ada di sini. Ayah saya duduk di sini tahun itu buat bangsa lebih kurang 6 orang kampung jauh-jauh ni, ada hantar anak menjadi 6 orang. Akhirnya alhamdulillah ayah saya wakaf tanah apa semua, buat pengajian cara pondok dulu. Lepas tu yang saya ingat ada sekali seorang Cina dia datang, rumah buruk saya ada. Cina ni datang mai jumpa ayah saya, dia pegang lutut, dia cium, dia cium tangan, minta maaf banyak-banyak. Ayah saya pun tak tahu Cina ni siapa dia. Dia cerita, dia kata dia ni sekarang duduk di Kelang. Dulu dia duduk di Pauh Perlis, dekat Pauh Perlis ni. Dia pernah datang untuk guru dulu, masa tu saya Cina komunis. Saya bukan Islam, sekarang saya dah masuk Islam. Saya pernah datang dulu untuk guru duduk semayang. Kami datang berapa kali. Kami angkat senapang, tembak tak meletup. Untuk guru duduk semayang atas surau. Kemudian kami balik. Masa tu apa orang panggil, masa bintang, bawah bintang. Tahun 3 masa tu Cina nak merintahkan Cina. Kami mai pula, dia kata tengok-tengok nak masuk tak boleh awak. Kampung ni terbakar. 3 kali kami mai, tengok-tengok tak boleh, cari jalan nak tak jumpa. Lepas tu mai tengok nampak lagu laut. Ayah saya tak tahu pun. Masa tu dia kata, kami pun ayah kata masa tu kita tidak ada orang lain, Allah sahaja. Hati kita hanya dengan Allah. Doa kita cukup mustajab masa tu. Tapi lah ni dia kata aku doa pun tak apa mustajab. Dunia kacau. Dulu aku pernah turun, dia kata, aku tahu polis ada pening komunis duduk sekat. Aku turun baca ayat yang Nabi baca masa apa Nabi hijrah, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshayn. Dia tak nampak. Doa cukup mustajab sebab kita tak harap lagi pada Allah. Akhirnya ayah saya duduk sini pengajian apa semua. Dia hantar abang saya pergi apa saudara saya balik. Pak saudara saya ni pun meninggal dah, Ustaz Abdul Rahman Mubarak, kawan baik Datuk Mufti Perak yang mati di Perak. Datuk Mufti Perak Kharisani itu ada apa-apa, itulah tempat rojok dia. Dia balik daripada Baghdad, dia mengajar saya kecil lagi, tingkatan 1 sampai cukup cengih orangnya, tapi saya boleh ilmu dengan dia. Akhirnya dia pun mati. Lepas tu abang tak mati lagi, dia pindah pergi ke mengajar di Ta'iyah, mengajar di Izzuddin Shah apa semua dengan Ustaz Abu Bakar Hamzah dulu. Lepas tu abang saya balik daripada Baghdad, sambungkan pengajian. Lepas tu ayah saya pun kan uzak. Saya pengajian saya tak habis lagi di Mesir masa tu. 87 ayah saya meninggal.
tahun 87, dan dia suruh saya balik. Sempat 4-5 hari saya duduk, dia pun meninggal. Tapi dia pesan, dia kata, Din, semua tanah ni ayah bagilah kat kamu, kat mak kamu, kat abang kamu, adik kamu semua. Tapi tanah hak kawasan sekolah ni jangan ambil lah. Ini ayah nak bawa ke akhirat. Ayah dah wakaf, lain dah tinggal. Saya dapatlah bahagian ni, belah ni. Saya dengan mak saya. Mak saya sekerat lebih kurang 3 relung setengah lekut seorang. Mak saya tu dia wakaf pula buat surau yang dengar semayang tadi, buat masjid Al-Bukhari buat 800,000. Mak saya wakaf lagi buat wargamah, ada 25 orang tempat wargamah duduk ada sekarang ni. Wargamah ni orang tua-tua perempuan duduk situ. Kita buat lebih kurang 350,000 bangunan kita buat situ. Itu mak saya, dia ada dan dia wakaf. Dia kata, aku nak buat apa harta, hampa ada ayah, hampa bagi dah. Hak aku ni buatlah kebajikan apa, tu buat. Kemudian saya sebelah sini, saya pun ingat wakaf lah sikit, terutama sekali untuk ayah yang sudah, dia yang megang apa semua, buat tahfiz apa semua. Jadi duduk berjalan lah. Hari itu masa ayah saya sakit, saya mengaji tak habis. Sekolah ni, ni baru saja, baru 3 tahun lah. Sekolah ni memang mati lah. 5 tahun tak beroperasi. Ayah saya buat sekolah, buat apa semua, tapi tak beroperasi sebab dia meninggal. Sebelum dia meninggal pun tak ada, dia ada sakit dah. Sakit tak meninggal. Dia pun meninggal. Saya balik-balik, ayah meninggal, tengok 5 tahun dah tak beroperasi. Segala tepi-tepi sekolah tu dah naik pokok lalang. Saya pun tubuh Jawatan Kuasa Penaja semula pada tahun 99. Taja 40 orang murid ngaji sampai sekarang lah 99, 2009. Dah berapa tahun lah, bukan pada 99, dah 89, 99, 2009, lebih kurang 27 tahun dah. Saya taja alhamdulillah pelajar kami tambah. Sekarang lebih kurang 300 orang tu. Yang tadi tu depa lah, kita tak pergi campak dengan tahfiz ni baru 3 tahun ini. Depa lah, ada perempuan dan laki-laki asrama kita buat. Itu kami duk urus adik-beradik kami lah sebagai wasiat ayah. SABK nak ambil dulu, kami tak bagi. Kami urus sendiri, ini wasiat orang tua-tua. Alhamdulillah, dan sekarang ni kita buat tahfiz ni pula. Sekarang ada 3 lah komponen yang duduk di sini. Pertama pelajar MPIK, Maktab Pengajian Islam Kedah. Kemudian tahfiz yang baru berusia 3 tahun, tahfiz dia ada. Kemudian penempatan warga emas di situ lebih kurang ada 25 orang. Ustaz-ustaz ni juga lebih mengajak mereka, ajak mereka baca Quran. Setengah mai duduk baca Quran pun tak tahu. Tapi mereka dengan mereka yang arti-arti, lepas tu kita bagi guru tahfiz lebih mengajak mereka giliang-giliang. Lah ni alhamdulillah. Dan pengajian yang kita duk buat, mereka ikuti warga emas ni. Pengajian lepas saya balik daripada Mesir tahun 88, 89 saya mula mengajar, ambil kelas yang ayah saya duk mengajar dulu, iaitu hari Isnin malam Selasa. Sudah 20 berapa tahun dah sampai sekarang berjalan saya mengajar tafsir. Sekarang baki 2 juz lagi, juz Tabarakalladzi dengan juz amma, khatam sekali tafsir Al-Quran 30 juz. Saya cukup berbangga lah. Kelas ini buat seminggu sekali. Saya baca 5 ayat, 6 ayat sekali. Dia orang ikut saya baca, dia orang ikut. Mereka bertalaqi Quran daripada saya. Kemudian saya baca tafsir, syarah setakat mana yang mampu. Sekarang sudah habis 28 juzuk dah. Berbaki minggu lepas kita mula surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, juzuk yang ke-29, dan juzuk yang ke-30 sebenarnya saya habis dah. Sebab ayah saya dulu ngajak juzuk 30 dulu, dia tak ada habis, dia mati, saya perhabis dah. Tapi sebab saya mula start lain, saya akan perhabis.
doakan insya-Allah dalam tahun ni ke ataupun awal tahun depan akan khatamlah sekali baca Quran 30 juzuk dengan tafsir Pimpinan Rahman 30 juzuk yang saya mula lebih daripada 20 tahun yang lalu. Kitab yang saya pergi mengajar di Masjid Al-Amin pun dia ada 2 juzuk. Saya mengajar di Amin tu penggal pertama, ada penggal kedua. Pun tinggal 1 bab lagi, selai lagi akan tamatlah minggu ni. Tafsir hadis tu lebih kurang ada 1000 hadis lebih. Jadi saya khidmat kepada Al-Quran 30 juzuk saya mengajar dan bertalaqi bacaan, dan saya khidmat kepada hadis. Kitab Tajzib Atraf al-Hadis ada 1000 hadis lebih pun saya dah akan tamat minggu ni insya-Allah. Ini pengajian yang kita buat pada malam Selasa, ramai pakat duk mai. Kemudian saya pula buat hari Jumaat. Ayah saya dulu pun begitu, hari Jumaat untuk orang perempuan, hari Senin malam Selasa ni umum. Jadi hari Jumaat lepas kemarin ni saya mengajarlah orang perempuan datang. Itu saya ajak mereka dulu berselawat pada Nabi. Saya ajak surah-surah, mereka talaqi surah-surah, surah Kahfi, surah Dukhan. Kemarin dah habis surah Dukhan. Surah-surah yang kita nak beramal sebagai umat Muhammad. Nabi suruh baca surah Kahfi, surah Dukhan. Saya ajak orang perempuan ni baca 4 dan 3 surah dah habis, dan saya ijazahkan mereka talaqi untuk mereka beramal. Kemudian selawat pada Nabi yang saya terima ijazah daripada Syekh Zubair. Saya ajak selawat tu ada lebih kurang 805 selawat. Barulah ni dalam 200 lebih. Saya ajak surah Kahfi dan baca hadis, mestika hadis. Habislah lebih kurang 2 jam lah. Tiap-tiap hari Jumaat kalau saya ada. Kalau saya tak ada, saya ganti dengan Husam dan orang lain. Ini pengajian yang berlaku tiap-tiap minggu di sini. Alhamdulillah. Berjalan sejak daripada ayah saya dulu sampai sekarang. Kemudian Husam tambah lagi, macam besok hari Ahad tambah lagi pengajian, orang pakat duk mai, dan orang sebenarnya daripada duk minta lagi. InsyaAllah apabila siap dewan ni barangkali kita akan tambah lagi kuliah-kuliah untuk orang-orang ni. Kita buat bagi selesa sikit dewan tu dengan akaun dan sebagainya. Kita akan mengajar, kita panggil ustaz-ustaz lain main mengajar untuk di sini. Di belakang sini kami dapat wakaf sedikit tanah lebih kurang 1 relung, tak sampai 1 ekar, dekat-dekat. Orang wakaf juga tanah. Duk fikir dengan Husam nak buatlah tempat penempatan siapa-siapa yang nak main mengaji, dia boleh duduk di situ. Pengajian yang kita buat, dan banyak tetamu daripada Mesir pun, daripada Arab pun dia datang sini untuk berjumpa dengan anak jemaah kita. Besok ada tetamu daripada mufti daripada Syria akan datang ke pejabat saya, tapi tak sempat bawa ke sini. Mereka akan datang 18 orang besok jumpa di pejabat. Kalau sempat, kalau ada ruangnya, kita akan bawa ke sini untuk berjumpa dengan orang kampung. Dia bercakap, baru ni daripada Syria datang Syekh tu, Syekhul Qurra. Dia main sini, Syekh Quraib, dia main sini, dia sampaikan bacaan Fatihah. Semua orang kampung boleh talaqi, dia ijazah semua Fatihah. Itu yang kita duk buat, khidmat pada ilmu. Kita tak sentuh politik, kita tak sentuh apa. Sebab politik ni pun kita ingat dia tak. Kalau kita berkawan kerana politik, akhirnya kita berkelahi. Kawan kerana Allah, tak kelahi sampai dalam syurga. Kita nak tengok dalam dunia politik hari ini, parti biru pun kelahi, parti hijau pun kelahi. Jadi kita nampak berkawan kerana politik tak kekal. Sebab kita tambatkan ukhuwah persaudaraan kita itu kerana dunia. Tapi kalau kita tambat ukhuwah kita kerana Allah, Allah memang bila-bila pun dia tidak akan hilang, bila-bila dia tidak akan fana. Maka kekallah ukhuwah kita, sebab kita tambat dia pada satu zat yang wajibul wujud, yang tidak pernah ada sifat al-fana, yang ada baqa. Tapi kalau kita kawan kerana lain,
Kawan kerana kaya, orang tu miskin, mula kita tak kawan. Kawin kerana cantik, orang tu huduk, mula tak mau kawan. Nah, awak hang nikah dengan dia, mah ni, dia kata, bang, tak ada orang lain lah ustaz. Oh, cantik. Jatuh mutu jadi capik, mah mula tak mau. Awak ni tak mau dah capik, malu je lah dengan orang, bukan kenuri. Kawin kerana lawa tak lama. Sebab itu kawin kerana Allah. Uzawwijuka ala ma amara Allah. Aku kawin kamu, kata tu imam, atas dasar Allah perintah min imsak. Sebab tu imam dah terap satu nilai perkahwinan mesti dia tegakkan atas kerana Allah. Usia menikah dengan bini dia tak tahu kerana apa, tapi saya dah abang tak kerana Allah. Ni bini dia tengok kuih gemuk lama tak mau. Kalau kita kahwin kerana Allah, insya-Allah akan kekal sampai dalam syurga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami akan cabut perasaan dengki, hasad mereka tak ada. Duduk dalam syurga ikhwanan, dalam keadaan bersaudara sampai dalam syurga. Kita kawan kita mati kerana kita geng-geng mengaji, geng-geng kuliah ni mati bukan kerana apa. Kita mati pun 5 tahun dia mati. Main kita main baca Fatihah kat dia sekali, kesian kat dia mati. Tapi kalau kawan kerana politik, tak mati lagi, pondok nyumpah. Bila nak mampu tu, kemeluat tengok. Ini satu benda. Sebab itu Nabi kata, ada 7 golongan manusia yang akan duduk di bawah aras Allah di akhirat kelak. Antaranya rajulani tahabba fillah. 2 orang lelaki yang berkasih sayang mereka kerana Allah. Tuan-tuan nak kawan dengan saya, biar kerana Allah. Saya kawan dengan tuan-tuan, biar kerana Allah. Kalau kerana lain tak payah. Tahabba fillah, mereka berkasih sayang kerana Allah. Ijtama'a alaih, mereka berkumpul pun kerana Allah. Waftaraqa alaih, berpisah pun kerana Allah. Nah, kita pisah kerana Allah, mudah-mudahan kita jumpa pula. Ini Nabi dah jamin 2 orang manusia ini yang berkawan kerana Allah, berpisah kerana Allah, duduk sekali pun kerana Allah, mereka akan duduk di bawah naungan aras Allah di akhirat bersama dengan nabi-nabi, para syuhada dan sebagainya. Tapi kalau kita berkawan kerana lain, tidak ada jaminan dari Allah dan Rasul. Jadi kita harap doakanlah apa, mudah-mudahan. Saya pun alhamdulillah ni kita buat habis banyak mana Syam ni kita buat dulu ni. Ya. Yang dewan itu sekarang ni pun hampir mencecah 200,000 dah. Belum siap lagi. Kita buat 2 tingkat. Semua ini tak ada plan apa. Saya abang kat tukang hang buat dulu ni. Saya yang kerja dia. Penihat ni pun sebab bilik sini, tamu mai buat sini. Itu pun saya sendiri yang design buat semua. Design buat bola otak lagi. Tukang kata orang ni kita kena buat lain. Tak ada plan apa. Saya sendirilah. Doakan bagi kita selamat semua. Kita haraplah. Saya pun kalau mati pun merasa ada tempat lah yang saya sudah serah untuk agama Allah. Itu bagi orang lain pula yang akan kendalikan semua. Kita pun tak lama tadi saya dapat WhatsApp pula, kawan saya pula, kawan sekali kata mati dah bulan pada Januari yang lepas. Tengok Allah, kawan-kawan dah mati. Baiklah, saya rasa itulah sedikit sejarah tentang pondok ni. Dulu pondok Hutan Palas, kemudian balik pak saudara saya daripada Iraq, dia madrasah Nahdlatul Wataniyah, pembangunan tanah air. Sebab dia harap anak yang dididik ini dapat membangun agama dalam bumi tanah air kita. Kemudian balik abang saya pula,
tukar pula maktab pengajian Islam Kedah. Saya pun tak tukar kat tu lah sampai abadi kan. Itu duk berjalan lah, alhamdulillah. Pelajar tiap-tiap tahun bertambah dan duk berjalan. Jadi depa kegiatan depa di sana, pelajar kita di sini. Masa ni cuti seminggu, pelajar kita pergi sembahyang di Masjid Surau tu. Sebab ada warga mai duk sembahyang berjemaah. Depa mai hari ni, serahkan depa balik, depa ni sembahyang di sini balik. Depa ni cuti, depa ni pergi sembahyang di sana. Yang tak betul lah jemaah 5 waktu masjid. Itulah sedikit sebanyak, dan saya sekali lagi merakam ribuan terima kasih lah pada anak-anak muda yang kita harap agama ni dia akan dapat dipertahankan dengan ilmu. Tak ada ilmu tak boleh, apa pun tak boleh. Saya diberitahu oleh apa dia Datuk jadi ketua bahagian anti dadah kebangsaan ni dalam satu mesyuarat 2-3 bulan lepas. Dia bagi bahawa dalam satu pusat seranti anak Melayu Islam, anak Melayu mak Islam, pak Islam, anak Melayu yang kena dadah ni, apabila kita nasihat mereka, hampa ni duk makan dadah, duk nagih dadah, apa tak takut ke akhirat ni, benda dadah ni benda dosa haram, pasal tak takut akhirat. Dia kata akhirat mana ada, kita mati habis jadi tanah apa semua. 7 orang dia kata, dia cek tengok dalam pusat seranti tu. Ada anak Melayu Islam kita yang tak beriman dengan adanya hari akhirat. Ini kerana ilmu tak disampaikan. Kita duk kira yang lain saja. Budak-budak Islam yang kita harap mak bapak Islam pun sudah tak percaya hari akhirat. Lepas tu dia tak takut, dia tak ada, mati jadi tanah apa semua, tak ada apa. Mana ada bangkit-bangkit apa semua. Saya pun enggak tu terkejut. Jadi ingat. Jadi inilah, kalau ilmu itu terhakis, maka iman akan terhakis. Iman boleh duduk apabila ilmu ada. Sebab itu kita rasa bahawa ilmu agama ni amat perlu, amat sangat perlu untuk kita mempertahankan iman akidah kita dan untuk kita berjaya sebagai mukmin dalam hidup dan sebagai mukmin setelah kita mati, punya ilmu. Jadi saya cukup bahasa teruja jugalah dengan pakatan ilmu yang saudara-saudara buat semua ni. Dan kalau boleh carilah ulama-ulama, kadang-kadang ulama-ulama yang dekat dengan Allah ni orang tak kenal dia. Orang tak kenal dia. Macam biasa dengar cerita Uwais Al-Qurani. Orang tak kenal dia. Sayyidina Umar picek pun tak jumpa dia. Kita tak ada dah, ada tu kami pun tak mikir orang ada duk belah unta, duk ngantik unta. Sayyidina Umar kata mana dia? Nabi bagi tahu dah akan datang daripada Yaman ini orang ini. Pergi tengok sifat-sifat yang Nabi bagi tahu. Sayyidina Umar kata, oh ni dia orang. Awak kamu, dia kata tak apa lah. Dia payah kawan dengan unta senang. Sayyidina Umar kata, kamu doa untuk aku. Jadi kadang-kadang orang ni kita tak nampak. Kita duk nampak duk dalam TV, duk apa. Tapi orang-orang ni kan dia dekat dengan Allah. Bumi tak kenal dia, tapi malaikat di langit lambat berdoa saja nak terima. Hal ni pun adik-adik kena cari orang-orang begini. Dia panggil al-mustaghriq. Manusia ni disebut dalam kitab tasawuf ni. Mana maknanya? Yang pertama al-muta'allim. Ni dalam orang yang pergi mengaji, dia orang ngajar tak mana, dia pergi mengaji apa semua, dia pergi duduk di pondok. Itu yang utama. Yang kedua al-alim, orang alim. Ini pergi mengajar tak mana. Yang tiga al-muwahhid, ni orang yang dia memang dah tak mau dah dunia ni, dia pergi duduk pondok nak mengaji, nak buat ibadat. Macam warga mai tak mau dah. Tanya mai buat apa duduk pondok ni tua-tua. Tak lawat duduk rumah. Tak ni lawat. Duk kena tunggu nui depa. Dulu tunggu nui mak dia. Kita tua suruh tunggu nui anak dia pula, cucu kita. Yang kita ni ketihah untuk arti baca. Tak mau duduk Itu dia panggil muwahhid dia.
Ada orang yang dia panggil muhtarif, dia kena kerja pejabat, kerja cikgu, kerja hospital, kerja benda apa. Ini pun, tapi dia ada cara dia. Jangan tinggal juga majlis ilmu. Dan disebut yang keenam ni orang al-mustaghriq fi hubbillah, orang yang tenggelam dalam lautan cinta pada Allah. Hak ni dia kata banyak orang tak kenal, tapi yang kenal Allah dia kena cari juga. Ada orang-orang begini, ada, tapi barangkali dunia lah pun tak ada dah orang begini lah. Saya menjumpa dah dalam hidup saya, ada seorang, saya bawa isteri saya nak berubat, duduk 10 orang duduk tunggu nak ambil ubat Islam lah, perubatan Islam. Dia tu kawan ayah saya dulu, masa saya pergi tu umur dia pun 70 lebih. Dia duduk cakap tu ayah ni nak kahwin, orang cakap tua dah nak kahwin, nak cari hak muda sikit lah. Depa tu ayah tua, depa pun tak mau. Hak tua dah dia mau lah, tapi tu ayah tak mau kat dia, ada tua. Tak ayah dia tua, dia pun tua. Nak cari hak muda sikit lah. Hak muda tak mau kita tua, suk-suk tak nikah dah kita. Hak muda tak mau kat kita, hak tua kita tak mau kat dia, tak nikah. Duduk seorang kita. Dia sambil duduk cakap. Lepas tu saya masa tu buat rumah, tak siap. Buat sekap berjalan. Saya tak siap, saya berhenti, duit tak ada. Saya berhenti buat rumah saya dulu, cerita ni lama. Dia tahu main mana kata saya buat rumah tak siap. Saya hari tu baru pergi jumpa dia. Tak nak jumpa. Lepas dia kata gitu, dia kata, saya ada 10 orang ni. Kita ni kalau buat rumah, biar siap baru boleh duduk. Saya tak jumpa lagi dia, baru 10 orang. Duk kira duit tak ada nak buat. Dia kata, carilah duit ni, bukan dia cari kita kena cari dia. Buat rumah baru siap. Nabi pun kata, kebahagiaan hidup di dunia ni al-maskanul murih, al-maskanul wasi', rumah yang luas sikit lah. Jangan buat rumah bagi siap, baru kita boleh hidup. Allah, saya kata, siapa orang ada abang kat dia. Jadi ni orang-orang begini pun lah dah tak ada lah. Tuk guru hak sebenar dah tak ada. Hak banyak lah tuk apa? Tuk haru. Tak Ruslan Syekh kata, ulama dah tak banyak lah ni. Yang banyak ulak dalam semak, pagut sana pagut sini. Jadi, dan Nabi pun kata akhir zaman orang-orang begini dah tak banyak lah. Jadi hantar apa semua ni kena cari juga, tengok orang lagi. Kita pergi ziarah dia pun tak apa, minta dia tolong doa kerja-kerja baik kita ni supaya Allah berkati. Jadi saya rasa cukup takat tu dulu. Dan dia orang pun dah sedia makanan apa semua. Saya tak makan lah, saya jarang makan malam. Tak makan sikit-sikit, roti-roti gitu. Silalah pergi makan. Jangan ikut saya. Dulu saya muda, saya makan banyak. Sekarang saya dah tua, tak makan lah, jarang makan. Sikit-sikit makan lah. Dulu saya 2 tahun lepas saya kena minor stroke. Saya tak boleh angkat tangan. Jalan pun depan duduk pimpin, tak boleh. Alhamdulillah Allah bagi sihat balik. Tangan pun saya angkat boleh, jalan pun tak payah saya pimpin. Maka makan saya jagalah, manis-manis tak makanlah. Pergi cek, ni ada 8. Dia kata tak apa lagi 8, tapi dok tak mau ni makanlah manis-manis. Kalau masuk istana pun makan sama datuk-datuk, orang main TO apa semua, tak bergula lah kita tu. Datuk tak payah, tak mau gula. Datuk tak makan gula, tak perlu, saya sudah manis, tak perlu lagi makan gula. Datuk sila makan gula, Datuk tak manis lagi, saya dah manis. Jaga makan itulah. Makan. Cuma walaupun kita sakit, kadang-kadang dia datang juga. Tak apalah, beda kita jaga.
Lagi adik-adik semua pergi makan lah, anak semua. Jamu selera usam, jamu apa tak tahulah. Saya pun tak tengok lagi, ada jamu apa lagi. Sila, jamu selera, makanlah. Dan saya doakan bahawa kerja-kerja yang baik ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, Engkau perelokkanlah pegangan kami kepada agamamu ya Allah. Karena agama sahaja yang dapat mengawal dan mengurus segala urusan hidup kami ya Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, Engkau perelokkanlah urusan dunia kami ya Allah, karena disinilah tempat kami hidup ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna ya Allah. Engkau perelokkan urusan akhirat kami ya Allah, karena di sanalah tempat kami akan pergi menghadapmu ya Allah dan menerima balasan darimu ya Allah. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair ya Allah. Engkau jadikanlah hidup kami di dunia ini sebagai ruang dan kesempatan untuk kami tambahkan lagi amal-amal kebajikan ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Engkau jadikanlah ya Allah mati kami nanti sebagai kerehatan kami dari melakukan dosa. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berkatilah usaha-usaha kami untuk mempertahankan agamamu ya Allah, untuk menyebarkan agamamu ya Allah. Berikanlah kepada hati kami keikhlasan ya Allah dalam melakukan amal-amal kebajikan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kemudahan, memudahkan segala yang susah ya Allah. Dan Engkau berilah kepada kami keberkatan dalam hidup ya Allah, dan kerahmatan telah kami menghadapmu ya Allah. Ya Allah, Engkau didikkanlah anak-anak kami dengan didikan agama ya Allah. Bagilah mereka menghafaz kitab-Mu ya Allah, kerana orang yang menghafaz kitab-Mu akan diberkati hidupnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan dan keupayaan untuk kami terus menjaga agama-Mu ya Allah, sebelum kami dipanggil untuk menghadap-Mu ya Allah. Ya Allah, hindarkan daripada kami semua segala bala bencana ya Allah, karena barangkali ada ujian-ujian yang kami tidak sanggup menerimanya ya Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah. Kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihani kami semasa kami kecil dahulu ya Allah. Dosa segala datuk nenek kami ya Allah, dosa segala abang-abang kami dan kakak-kakak kami ya Allah, dosa segala guru-guru kami ya Allah, dosa sekalian muslimin muslimat ya Allah. Innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Aqulu qawli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.